Salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, kalau boleh rapat-rapat sikit. Semua boleh rapat-rapat sikit. Abang-abang, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik. Adik-adik dia leka. Dia leka dengan handphone. Tak apa, biarkan. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Abehe. Betul ke? Baru saya perasan, rupa-rupanya ada naik dekat FYP TikTok. Anak-anak berlari-lari kejar dia. Okey, baru perasan. Okey, baik. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita sama-sama dapat bertemu di tempat yang saya rasa sangat indah ini, bertemu dengan ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang sudah pastinya Allah kasihi dan sayang kita semua, insya-Allah. Baik, sebelum kita mulakan pada malam ini, sementara kita tunggu waktu solat Isyak, dan insya-Allah nanti lepas solat Isyak nanti kita akan bersama-sama dengan Ustazah Asma Harun. Insya-Allah Ustazah dalam perjalanan. Kenal ke Ustazah? Saya tak kenal ya. Baru kenal Okey, insya-Allah lepas daripada tu kita akan bagi sedikit sumbangan kepada ibu-ibu, ayah-ayah, abang kakak di sini, dan insya-Allah nanti kita akan makan sama-sama. Kalau biasa mungkin makan makan dalam pinggan, tapi hari ni kita akan makan dalam talam. Berjemaah. Makan talam ramai-ramai. Bukan makan talam makan dalam talam ramai-ramai, insya-Allah. Kita akan hari ini kita akan makan ikut sunnah Nabi SAW. Okey, baik. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya Najmuddin Rabbani bin Mustafa. Panjang sangat. Boleh panggil saya Din. Din. Dan belum ustaz lagi, baru nak start. Okey. Dan kita ini hadir di sini bersama-sama dengan NGO Sahabat Amal Care di bawah Ustazah Asma binti Harun hari ini, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulakan pada malam ini, jom sama-sama kita mulakan dengan kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Paling tidak dalam hidup kita, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, abang kakak, ada satu surah yang boleh kita amalkan. Khususnya kita amalkan surah Al-Fatihah. Kan? Kalau nak cerita tentang kelebihan Al-Quran ni banyak. Malam ni kita tak nak cerita. Okey, baik. Disebabkan kami ni berbesar hati bertemu dengan ibu-ibu, ayah-ayah, abang kakak, adik-adik semua. Jadi pada malam ni saya belanja semua satu lagu. Boleh? Boleh. Mungkin ada yang lapar lah kan, belum makan lagi ni. Tak apa. Hari ni kita akan mulakan dengan saya belanja lagu. Walaupun suara tak berapa sedap. Boleh tak boleh? Boleh ya, kan? Senyum seindah suria yang membawa cahaya, senyumlah dari hati, duniamu berseri. Senyum umpama titian dalam kehidupan. Kau tersenyum, ku tersenyum, kemesraan menguntung. Senyum kepada semua, senyumanmu amatlah bermakna. Senyum membahagiakan
dengan senyuman terjalin ikatan. Mudah-mudahan kita bertemu hari ini, kita mulakan dengan senyuman. Cuba senyum dengan kawan-kawan sebelah. Senyum kawan sebelah. Senyum, yang tak ada gigi pun senyum. Acik-acik, ibu-ibu, senyum. Engkau ni dah lah buat aku sakit hati. Aku tak nak senyum dengan kau. Senyum. Oh, baik. Senyum belum? Senyum. Abang dah senyum dengan kawan ni? Ada. Okey. Masya-Allah. Semua dah senyum okey, baik. Sebab ini benda yang paling simple, yang paling mudah yang boleh kita buat, walaupun Allah puji kita dengan keadaan kita begini, tetapi kita masih lagi boleh senyum, kan? Senyum akan buatkan orang bahagia dengan kita. Ini tak adalah hari-hari kan monyok dia masam ni, kau jangan kacau aku. Aku pukul kau kan. Aku kau orang ni kan. Ada kuah bahasa ibunda saya. Saya asal Negeri Sembilan. Ada orang Negeri Sembilan ke? Ada. Acik orang Negeri Sembilan. Yo. Mana? Pilah. Lah, okey yuk saya jongkol. Jongkol. Okey, baik. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bila saya sampai, saya pun pernah bersama-sama dengan sebelum ni lah. Testing. Dengan ibu-ibu, ayah-ayah di tempat yang lain kan. Bila saya sampai di sini, saya melihat keadaan ibu-ibu, ayah-ayah, masya-Allah. Keadaan yang membuatkan saya rasa, ya Allah, rupa-rupanya aku ni kurang lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup aku yang rasa susah, rupanya ada orang yang lebih susah daripada aku. Kalau ada hari ni orang saya tak makan, hari ni ada orang yang tak makan daripada aku. Sebab itu bila saya hadir ke sini bersama-sama dengan ibu-ibu, ayah semua, saya rasa, ya Allah, kita kena banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah bagi nikmat kepada aku ni sangat banyak sebenarnya, yang kadang-kadang kita lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Allah cerita kepada kita dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang syukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat-nikmatnya. Barang siapa yang kufur dengan nikmat Allah, maka azab-azabku sangat pedih. Sebab apa kita kena bersyukur? Sebab apa? Allah masih lagi bagi kesempatan kita hidup dekat atas dunia ni dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita cukup panca indera kita. Cuba angkat tangan kanan semua. Angkat, goyang. Ada tangan kanan lagi. Ada tangan kiri, angkat. Goyang. Okey, turun. Maksudnya ada tangan. Ada satu kisah saya nak kongsi dekat ibu ayah semua. Ada seorang anak ni, Allah tarik nikmat panca indera dia daripada tubuh dia. Nama dia Najah, daripada Indonesia. Masa kecil, dia ni lumpuh otak dan terpaksa duduk atas wheelchair, kerusi roda. Lepas daripada tu, makan kena suap, bercakap pun tak berbutir. Tapi Allah bagi nikmat yang lain kepada dia. Apa dia? Ibu-ibu, ayah-ayah semua, iaitu Allah bagi nikmat yang sangat besar yang mungkin tak ada pada kita, yang mungkin tak ada pada saya. Iaitu Allah bagi nikmat dia boleh hafal semua ayat Al-Quran. Bukan setakat hafal, buka je mana-mana tebuk boleh baca. Ayat berapa, muka surat berapa. Ini kelebihan yang Allah bagi kepada dia setelah Allah tarik nikmat daripada tubuh badan dia. Tak boleh bergerak, tak boleh bercakap pun tak berbutir. Tapi bila baca Al-Quran, boleh baca dengan fasih, boleh ingat. Sebab itu kita kena bersyukur. Mungkin Allah tarik satu nikmat dalam hidup kita. Mungkin kita tak sama dengan orang lain. Mungkin ada di kalangan kita, mungkin kawan-kawan kita yang lain,
Oh, seronoknya dia kan, ada kereta, ada rumah, ada tempat berlindung. Kita tak ada. Tapi jangan risau, sebab ini yang disebut oleh Nabi SAW kepada orang-orang yang macam saya, yang macam kita ni. Apa janji Nabi SAW? Kan, orang miskin ni dia bukan tak ada duit miskin, bukan. Dia bersifat apa? Subjektif. Dia boleh berubah-ubah. Ada orang yang ada duit tapi dia miskin akhlak, miskin adab. Ada yang orang yang macam-macam jenis. Sebab itu miskin ni dia bersifat subjektif. Yang disebut oleh para alim ulama, dalam hadis Nabi bagi tahu miskin ni orang yang lemah, lembut, lemah dan dia ada sifat tawaduk. Nabi bagi tahu kepada kita, orang miskin ni adalah orang yang paling ramai masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Ini janji Allah, janji Nabi SAW. Siapa banyak penghuni neraka? Nabi bagi tahu, iaitu orang-orang kaya yang sombong, yang riak, yang takabur. Dan yang kedua, orang-orang miskin ini, orang-orang yang lemah ni, Nabi bagi tahu kepada kita, doa-doa mereka, doa-doa kita ini adalah doa yang sangat berkat. Dan yang ketiga, Nabi bagi tahu kepada kalau Nabi bagi tahu kita ibu ayah, sudah pasti benda tu betul. Okey. Yang ketiga, Nabi bagi tahu kepada kita, orang-orang miskin ni akan masuk syurga setengah hari lebih awal daripada orang-orang kaya. Setengah hari awal. Bayangkan setengah hari itu berapa lama? Setengah hari itu bersamaan 500 tahun. Wah, Masya Allah, Subhanallah. Kan, nak ceritanya, insya Allah kita ni lah akan sama-sama nanti masuk syurga awal 500 tahun daripada orang-orang yang selain daripada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab itu, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, nak tak nak kita kena rasa bersyukur sebab ini yang Nabi SAW bagi tahu kepada kita. Ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, siapa pun kita, apa ujian yang Allah bagi tahu bagi kepada kita, kita kena tenang, sabar. Nanti Allah akan bagi benda yang lebih indah. Kalau kita tak berjaya kehidupan di atas dunia ni, jangan risau. Ya Allah, sedihnya ini nak makan, kerja tak ada, rumah tak ada, kan? Sedih. Tetapi jangan risau, sebab perjalanan hidup kita bukan sahaja di atas dunia ni. Kita akan melalui perjalanan-perjalanan yang lain. Dan semua yang kita hadapi ni sementara sahaja, sekejap saja. Kalau kita tak berjaya kat dunia ni, jangan risau. Kita tepuk dada kita, ya Allah, tak apa. Aku kalau tak berjaya kat dunia ni, tak apa. Aku nak berjaya dekat akhirat. Sebab dunia ni tempat tinggal sementara. Pernah dengar lagu tak? Viral dekat TikTok. Ferrari sementara, Lamborghini sementara, rumah banglo sementara, rumah kampung sementara, BMW sementara, Mercedes pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sebab itu, ibu-ibu, tepuklah sikit. Yeay. Kalau nak jemput saya ni kena bayar tak? Ini konsert free malam ni. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita letak dalam diri kita, kalau aku tak berjaya tandingi kawan-kawan aku yang dekat luar sana, kehidupan dia, harta dia, kekayaan dia, rumah dia, niat dalam hati, aku nak tandingi dia, aku nak lawan dengan dia
dari sudut ibadah aku dengan Tuhan, dengan Allah. Aku nak lebih daripada dia. Aku nak masuk syurga awal daripada dia. Niat macam tu. Sebab itu dalam hidup kita, walaupun apa-apa saja yang Allah bagi kepada kita, pastikan ada amalan-amalan yang boleh kita buat dalam hidup kita. Kan? Simple. Saya bagi tahu, ada seorang Nabi ketika dalam peristiwa mana? Dalam peristiwa Nabi naik ke langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Pada langit yang keempat, Nabi bertemu dengan seorang Nabi. Namanya Nabi Idris. Dan diambil nyawa Nabi Idris ni pada langit yang keempat. Tahu tak amalan Nabi Idris yang boleh kita amal dalam hidup, yang nanti kita akan gunakan benda ni dalam syurga? Apa dia? Nabi Idris ni dia suka menjahit. Ada tak ibu-ibu yang suka menjahit? Nak menjahit macam mana? Pakailah apa ada kan. Nabi Idris suka menjahit. Dan bila dia menjahit, dia selalu baca satu zikir ni. Apa dia zikir dia? Janam 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 sat chalna yuhe. Apalah zikir tu pula? Itu lagu Hindustan, bukan zikir tu. Nanti kita belanja lagu tu. Okey. Nabi Idris, okey, siapa yang boleh jawab? Nanti siapa? Akak-akak ni bagi hadiah. Sekali je kan? Kak Sakinah ni bagi hadiah. Apa zikir Nabi Idris yang dia selalu baca? Siapa tahu? Angkat tangan. Adik-adik pun boleh jawab. Teka je. Siapa tahu? Lagu tahu, lagu semua tahu kan? Jika kau bertemu aku begini. Abang tahu lah kan? Woi, tahu Yang tadi? Woi, tahu Okey, siapa tahu zikir tu? Kita belanja makan dalam dulang. Okey, tak apa. Dia tahu tu tapi malu Okey, baik. Tak apa, kita sambung cerita. Kemudian sampailah Nabi naik ke langit bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bagi tahu kepada kita, kepada Nabi Muhammad, iaitu sampaikan salam aku kepada umat-umat engkau. Sebelum bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Kalau tak silap saya, Nabi Musa. Dia menangis. Tak silap Nabi Musa ataupun Nabi Isa. Menangis sebab apa? Walaupun umat Nabi ni umat yang last sekali, tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ni adalah umat yang pertama yang akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim sampaikan salam kepada kita semua. Lepas tu Nabi Ibrahim bagi tahu satu zikir yang dibacakan oleh Nabi Idris alaihi salam. Yang zikir ni nanti kita akan gunakan waktu bila? Waktu Dajjal turun. Dajjal tu apa? Nanti Google cari. Dajjal ni dia akan sesatkan manusia. Dan masa tu kemarau, tak ada makanan, tak ada air, tapi kita boleh makan dengan zikir ini. Kita akan kenyang dengan zikir ini. Dan apa lagi kelebihan zikir ni yang boleh kita amal? Dalam sibuk-sibuk kan, mungkin ada yang kerja apa semua kan, duduk rumah, pergi mana-mana, jangan lupa amalkan zikir ni. Dah tahu. Lepas tu nanti zikir ni kalau kita baca, dia akan tumbuhkan pohon dalam syurga. Kita baca lagi, ada pohon dalam syurga. Bayangkan kalau kita banyak zikir, kita banyak amal zikir ni, agak-agak kita jadi penghuni syurga ataupun tidak? Mestilah jadi. Sebab dah ada banyak pohon-pohon yang kita tanam dalam syurga melalui zikir ni. Apa dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ini zikir dia. Simple ke? Simple.
Senang ke senang? Kan, daripada kecil kita dah tahu zikir ni. Okey, kita sama-sama zikir dulu. Okey. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Lepas solat jangan tinggal, pergi mana-mana jangan tinggal. Yang kedua, saya nak kongsikan kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, iaitu benda yang boleh kita buat sepanjang hidup kita. Sebab apa? Sebab kita nak duduk nanti bersama dengan orang yang kita paling sayang. Dekat sini, siapa yang kita paling sayang? Allah. Oh, dahsyat. Oh, bagus. Ha? Suami dia. Oh, mana suami? Ada? Ada kat rumah. Okey, dia paling sayang suami dia. Kalau sayang akak buat apa? Macam ni. Bang, sini bang. Kan? Balik nanti buat akak saya tadi bang, tadi ikut pergi makan dalam talam. Abang tak pergi, rugi abang. Kalau tidak saya nak buat macam ni dah. Macam ni. Kalau ustazah dia selalu buat kan macam ni. Macam ni. Kalau lelaki ni tak tahulah apa benda lah ni. Geli aku. Tak apa kan. Baik. Iaitu orang yang paling kita sayang dekat dunia ni, yang sudah tiada tetapi sayang dan rindu kepada kita, iaitu tidak lain tidak bukan, nama dia Muhammad bin Abdullah. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah, iaitu Nabi kita. Pernah satu hari Nabi balik daripada rumah dia, balik ke rumah dia, Nabi bertemu dengan isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita sebut nama kawan-kawan Nabi, kalau yang lelaki belakang dia kita akan sebut radhiyallahu anhu. Ada huruf, ada baris depan. Kalau kawan-kawan Nabi yang perempuan, kita akan sebut radhiyallahu anha. Ilmu baru kan. Baik, Nabi balik ke rumah bertemu dengan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah tengok Nabi dalam keadaan gembira, seronok. Oh, seronoknya kan. Lepas tu Nabi bagi tahu kepada Aisyah, nak tak aku doakan untuk engkau wahai Aisyah? Mestilah Sayyidatina Aisyah jawab, nak, seronok. Kan? Macam suami kita kan, bila kita balik ke rumah kan, suami kita penat kan, nak tak ayang buatkan abang chicken chop? Chicken chop. Mesti suami kita kan. Mesti seronok. Ini pula Nabi nak doakan untuk isteri dia, mesti seronok. Aisyah seronok. Kemudian Nabi angkat tangan, ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah ya Allah, yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang. Kemudian Nabi bagi tahu kepada Sayyidatina Aisyah. Bagi tahu apa? Aisyah, wahai Aisyah, tahu tak, inilah setiap malam, setiap kali lepas solat, aku akan doakan untuk mereka. Siapa mereka? Aku akan doakan untuk umat-umat aku. Kita tak ada lagi dalam perut mak kita. Kita belum lagi terberanak. Belum lagi. Kita belum lagi beranak dekat dunia ni. Tapi Nabi kasih sayang cintanya kepada kita, sudah minta ampun untuk dosa-dosa kita. Ustaz kata Nabi dah ampunkan, minta ampun dosa-dosa kita. Okey, malam ni ramai-ramai kita enjoy. Jeng. Macam tu tak jadilah, ya. Nak ceritanya kasih dan sayangnya Nabi kepada kita.
Nabi bagi tahu apa? Aulan nasi biyaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling hampir dengan aku di hari kiamat nanti, iaitu orang yang banyak menyebut namaku. Hari ini kita banyak Oh, hadiah. Oh, hadiah. Ada hadiah. Untuk budak-budak. Orang dewasa pun hadiah. Dia kena tanya soalan ni. ABC. Oh, ada ABC. Ni tak ada ABC. Jawab je. Okey, ada hadiah Okey. Siapa nak hadiah? Adik-adik siapa nak hadiah? Soalan dia, okey. Kita tanya tentang Nabi kita. Ustaz Ashraf. Okey, siapakah nama Datuk Nabi? Cepat. Angkat tangan abang, cepat. Abu Talib? Bukan. Datuk Nabi, Atuk Nabi. Siapa nama dia? Cepat. Angkat tangan. Abdullah bukan. Ibrahim. Abdul Muttalib. Betul. Akak tu bagi hadiah akak tu. Okey, sabar. Bertenang. Bagi ni akak ni. Ya, kita bagi dua-dua. Sabar, bertenang. Akak tu satu. Bagi. Tu akak tu. Oh, ini sebulan ni. Akak tu satu Bagi je dua-dua. Adik jawab dah. Aduh adik. Tak apa. Adik bagi adik. Apa tadi jawapan dia? Kita soalan lain. Soalan tu dah habis. Oh, kalau kuis seronok kuis. Okey. Siapakah nama saya? Tadi dah beritahu? Tak hafal? Tak apa. Bukan. Okey. Bukan. Apa soalan lagi? Okey, nanti kita tanya. Sabar. Bertenang Semua menengok. Sabar, bertenang tuan-tuan Kita sambung tadi. Apa dah tadi? Kan? Orang yang paling dah semua dah tak keruan aku nak ada. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Last sebelum kita solat Isyak. Nabi bagi tahu orang yang paling hampir dengan aku di hari kiamat, iaitu orang yang banyak menyebut namaku. Tak lain tak bukan, iaitu yang paling banyak solawat kepada Nabi SAW. Dia akan duduk hampir dengan Nabi. Kiamat tu bukan macam kita kumpul macam ni. Kiamat tu kalau kita pernah tengok dekat Hari Arafah, dekat Mekah, macam itulah gambaran kiamat. Ramainya manusia. Dan kiamat ni Allah bagi tahu dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Bila datang suara yang bising, kita akan yauma yafirrul mar'u min akhi. Kita akan tinggalkan kawan-kawan kita. Kita tak kenal ni. Acik dengan tu tak kenal. Aku siapa? Aku tak nak takut. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Kita akan tinggalkan mak ayah kita. Kita tak kenal dah mak kita sebab dahsyatnya kiamat. Wa sahibatihi wa bani. Masa tu kita akan tinggalkan anak-anak kita yang kita sayang, yang kita peluk, yang kita cium. Alah akak, tidur akak. Mama. Tidur ya. Masa tu kita tak kenal dah anak-anak kita. Sebab apa? Takut dan dahsyatnya kiamat. Tetapi nak menyelamatkan kita apa? Iaitu kita banyak ingat Nabi SAW. Dan Nabi ni sayang kepada kita. Dia ni adalah manusia yang paling sibuk dekat hari kiamat. Dia pergi ke sana, pergi ke sini, nak pastikan setiap daripada kita ni masuk dalam syurga bersama-sama dengan Nabi SAW. Selawat yang paling simple yang boleh kita baca setiap hari, iaitu dipanggil selawat apa? Saya pun tak ingat dah. Simple je, iaitu sallallahu ala sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala sayyidina
Muhammad. Simple je. Buatlah. Amallah. Okey, hari ni mungkin aku nak hari Isnin aku nak 10 kali. Selasa 10 kali. Nanti tambah. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kalau yang panjang mungkin biasa kita dengar kan? Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu. Azan Isya dah dengar? Okey, kita ambilkan. Wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Allah biwajihil karim wa ala alihi. Sama-sama. Tak hafal. Wasabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ambil wuduk sana kan. Okey, baik. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kenal? Okey, kita berhenti Isya Dah Isya Okey, sekejap, sikit lagi. Siapa kenal dengan Muhammad Ali? Pemain tinju Amerika Syarikat. Kenal kan? Mike Tyson kenal? Okey, kita tak nak cerita Mike Tyson, kita nak cerita Muhammad Ali. Pemain tinju Amerika Syarikat. Dekat Hollywood tu ada satu tempat yang dipanggil Wall of Fame. Dia ada tempat laluan dan ditampal bintang nama tokoh-tokoh yang hebat. Contohnya Michael Jackson, Jackie Chan ditampal dekat laluan dekat Hollywood. Kemudian ada pihak Hollywood tu, Wall of Fame tu jumpa dengan Muhammad Ali, bagi tahu, aku nak letak nama engkau ni dekat sini. Kemudian apa kata Muhammad Ali? Dia kata apa? Aku tak nak diletakkan dekat bawah ni sebab aku membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita tentang orang kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad Ali seorang-seorang je, nama dia diletakkan di dinding. Ini cerita orang sayang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ni ada juga perasaan kasih dan sayang kita, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab nanti kita nak duduk dalam syurga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ada lagu sebut kan? Jika ku bertemu denganmu Nabi, kan ku peluk cium aroma wangi tubuhmu. Rasulullah, kamilah umatmu, sangat merindukan kamu. Doaku di setiap waktu kau hadir dalam mimpiku. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, kita akan berhenti untuk solat Isya. Dan kemudian nanti kita akan sambung lagi sikit. Sementara kita tunggu ustazah kita sampai, insya-Allah. Siapa yang tak ada wuduk boleh ambil wuduk. Okey. Abang siapa tadi nak tunjuk ambil wuduk tadi? Kita nak azan dulu. Azan dulu, azan. Abang ni. Okey.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Tak, yang ni bukan mat, yang ni mat. Oh iya iya. Kiri tu dia nak lebih betul. Betul. Dia klik-klik yang itu, Beh. Dia memang klik-klik. Dia kalau off, automatik dia akan ada ni, ada apa? Dia akan bagi tahu. Dia termak. Oh ni memang bateri. Dia memang gitu, dia Bluetooth memang gitu. Dia kalau dah habis bateri, dia akan bagi tahu. This your charge. Kau mana? Dah, start kau. Bel, saya hilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Hayya salat, hayya salat, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Subhanallah. 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 Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا الله 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 الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa adik-beradik kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh umat Islam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di kesempatan kami hidup di dunia ini, ya Allah, mudahkanlah urusan hidup kami, ya Allah. Kau berilah kami jalan daripada kesulitan ini, ya Allah. Kau lapangkanlah dada kami, ya Allah. Berilah kami kesabaran terhadap ujian-ujian yang kamu berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sihatkan tubuh badan kami, ya Allah. Luaskan rezeki kami, ya Allah. Berilah kami rezeki yang halal lagi berkat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami dan ahli keluarga kami taufik dan hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan kami hidup di dunia ini, ya Allah, melainkan Engkau pandang kami ini, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Mudahkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam iman dan Islam yang sempurna, ya Allah. Sedang Engkau redha kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami syafaat Nabi-Mu, ya Allah. Tempatkan kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah, bersama dengan Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau kuatkan hati-hati kami, ya Allah. Kuatkanlah hati-hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah doa kami ini, ya Allah. Terimalah hajat-hajat kami, ya Allah. Satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Satukanlah hati-hati seluruh umat Islam, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Ya, kita sama Isya. Tidak lagi Ustazah Asma pun dah sampai. Kita dengar sedikit kuliah daripada Ustazah Asma, ya. Lepas tu baru kita makan malam. Malam yang mana tadi nanti kita bakal juga. Kita akan makan dulu nasi bungkus. Kadang-kadang dulu kita seorang, insyaAllah. Ustazah siapa? Nampak TikTok macam tu. Jadi anak-anak yang di sini, anak-anak duduk kat tepi sana yang di sini, ya. Mak-mak, kita berikan kumpulan, kita nak dengar apa yang Ustazah nak sampaikan kepada kita semua.
dan ia akan bertambah akan ikut kita semua. Sekian, kami jemput Ustazah. Ustazah. Ya, sihat. Ya, ya. Subhanallah, subhanallah. Ustaz, itu kan ada ekor ke? Nak kurang sikit. Quran buang ekor. Lepas tu boleh tak alih ke sana sebab nak ajak orang yang tepi jalan daripada sana. Ustaz alih sebelah sana. Masya Allah. Kenal kan? Kamu lagi cantik. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dapat juga akak jumpa, ya Allah. Tak apa. Tak apa, tak apa. Boleh, boleh. Tak ada Dapat masalah. juga akak jumpa. Alhamdulillah. Barakallah. Masya Allah, sihat Kak ya? Ya Allah, Tuhan. Alhamdulillah. Akak datang daripada Puchong. Nak mendengar Ustazah datang, akak datang. Oh, Masya Allah, jauhnya. Ya, saya. Oh, tapi akak tahu program ni? Ya, akak dengar daripada diorang cakap lah. Oh, Sebab okey, ni okey. akak datang, akak nak jumpa dengan Ustazah. Alhamdulillah, subhanallah. Okey Kak, jemput duduk Kak. Terima kasih. Ya, ya, subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Ini tim ni. Saya malam pengurusi. Oh, timbalan pengerusi. Masya Allah. Tak Tahniah sangkanya dapat jumpa ni. terbaik. Saya pun. Saya sebenarnya nak sampaikan salam. Arwah mak saya baru je meninggal 20 bulan. Allahu Akbar. Dia Masya memang Allah. minat saya Ustazah. Subhanallah. Jadi Nama saya sampaikan arwah salam. mak siapa? Rakiah Derani. Rakiah Derani. Rakiah Derani. Allahumma filah wa rahmah wa afiha wa afu anha. Rakiah binti Derani, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah, berkatilah, tempatkanlah hamba-Mu Rakiah binti Derani, ya Allah, di sebab baik tempat di sisi bersama orang yang saleh, ya Allah. Masya Allah. Okey, nanti kita sambung. Ya. Subhanallah, subhanallah. Ya, Masya Allah, jemput duduk. Alhamdulillah. Akhirnya dapat jumpa. Okey. Kita nak jemput. Saya rasa ekor ni kuatlah. Buang off ekor. Kita nak jemput. Boleh tak jemput yang ada kat sana tu, tepi jalan sana tu? Sebab ada ramai yang duduk sana. Yang tadi tu tak boleh solat. Itulah ajak sebab saya nampak ramai lagi. Masya Allah. Nanti kita boleh salam. Subhanallah, rezeki. Macam saya punya classmate. Ya, macam kawan. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah dapat. Boleh je pusing-pusing. Masya Allah, puan lagi comel. Masya Allah. Dah lama nak jumpa sebenarnya. Ya, saya pun seronok. Oh, Masya Allah. Rizki dapat jumpa. Masya Allah. Ya, ya. Okey. Sila, mana yang sedang berdiri, sila ambil tempat. Mai duduk sama. Jom. Sekejap je. Saya lebih kurang dalam 10 minit sahaja. Saya letakkan nama founder, pengasas dengan pengurusi. Timbalan pengerusi ada seorang? Timbalan tak ada. Yang ada dia punya setiausaha saja. Oh, okey. Lepas tu dia punya solidasi terlebih. Yang ni ada kita bagi sikit lah. Okey. Baik. Subhanallah. Boleh. Okey, jemput. Mana yang berada di tepi jalan sana. Masya Allah, yang berada di tepi jalan sana. Mari kita ambil tempat duduk. InsyaAllah saya tak lama ni. Kejap lagi kita makan sama-sama. Kita makan dalam talam ke? Ya, kejap lagi kita makan dalam talam ya. Mana tim? Kita makan dalam talam sama-sama kejap lagi. Siapa yang lapar? Semua lapar ni. Okey, jemput. Meh. Sebab nanti kita nak makan dekat sini. Kita makan dalam talam. Tak kisah yang Muslim ataupun non-Muslim, yang bukan Islam pun boleh duduk sama. Cina ke, India ke, Melayu ke, kita sama-sama. Jom. Okey, boleh jemput. Duduk, ada banyak lagi tempat. Sana kosong lagi. Ya. Jom. Oh, ya. Laluan Tak apa. Ya, busy sikit. Malam hujung minggu kan? InsyaAllah. Okey. Sila ambil tempat.
Abang, kakak, jom sama-sama. Alhamdulillah, 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 masya-Allah. Okey, sila duduk. Sebab masa saya lalu tadi tu nak datang sini, nampak ramai sangat yang tepi jalan sedang menunggu. Mungkin ada yang malu nak datang. Okey. Subhanallah, kakak. Masya Allah, meriah ya. Memang macam ni ya di sini, malam-malam meriah ya. Hidup meriah, Masya Allah. Ini adik ni pakai tongkat ni. Tongkat siapa? Tongkat ayah? Tongkat atuk? Ya. Saya kan ada mak angkat. Ya. Itulah waktu dia ada lagi. Dia pernah kata, dia tunjukkan masa dia ni betul nak jadi Ustazah ni. Tapi Sekarang dia kat mana? Oh, mak angkat tu. angkat saya. Allahu Akbar. Nama dia? Dia. Halimatul Sa'diyah. Halimatul Sa'diyah. Al-Fatihah tau. Ya, ya, nanti kita sedekah Al-Fatihah. Halimatul Sa'diyah. Okey. Okey, semua sementara tunggu. Pujuk lagi, pujuk supaya datang. Sementara tunggu kita sama-sama. Tadi memang dah zikir dengan Ustaz, tapi nak tenangkan suasana ni sekali lagi. Untuk tenangkan suasana, kita berzikir sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 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 Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Siapa yang lapar kat tangan? Oh, Masya Allah. Ya, ramai. Oh, dah kenyang ya? Nanti Subhanallah. Ada kakak kita kata dah hilang lapar sebab dah lama idamkan nak jumpa. Nanti kita duduk satu talam makan sama-sama ya. Masya Allah. Adik berdua ni, anak berdua ni dia sebut pada saya, Ustazah, mereka ada ibu angkat sebelum ini. Adik kepada puan. Ya. Kak Lia. Dan Kak Lia telah pun meninggal dunia bila? Dah sebulan lah. Oh, baru sebulan lebih. Dah orangnya masih muda lah. 34. Sakit ke? Dia badan besar, obesiti, lepas tu ada sakit jantung. Sakit jantung. Kak Lia nama dia. Nama dia Halimatun Sa'diyah. Sebelum ni Kak Lia tu selalu berada di sini juga. Dan meninggal dunia lebih kurang sebulan yang lepas. Dan dua anak ni kata Ustazah, Kak Lia ni pernah sebut, dia kata teringin sangat nak jumpa saya. Terus saya rasa macam sebab mudah-mudahan Kak Lia yang dimaksudkan ini sekarang sedang berada di sisi Allah dalam rahmat Allah. Bersama dengan ibu tadi, ada seorang ibunya nama siapa tadi yang jumpa saya? Ada seorang wanita tadi jumpa saya, dia kata Ustazah, okey, ibu-ibu ni betul. Ada seorang tadi tu yang timbalan pengerusi bagi program kita malam ni. Subhanallah, nama ibunya siapa? Zakiyah. Rakiah. Ibunya pun sama, beliau nyampaikan salam dan sama juga hajat ibunya ketika hidupnya ingin bertemu dengan saya. Jadi alhamdulillah tuan-puan sekalian, marilah sama-sama apabila ada suasana seperti ini, tiba-tiba ada yang pergi lalu menyebutkan hajat, marilah sama-sama
kita menyedekahkan Al-Fatihah, kita baca surah Al-Fatihah dan niatkan semoga pahalanya sampai kepada arwah Rakiah dan juga arwah Halimatus Sa'diyah dan juga semua arwah yang telah pergi, ibu, ayah, nenek, atau ada kawan-kawan kita, jiran-jiran kita di sini, ada ahli keluarga kita yang telah pergi. Moga semuanya sedang berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Baca kuat-kuat ya sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu saya nak ucap jutaan setinggi terima kasih pada Encik Muhammad Azhan bin Muhammad Adnan, merupakan pengasas pertubuhan jejak jalanan. Terima kasih pada Puan Sofi binti Taib, merupakan pengerusi pertubuhan jejak jalanan. Tuan-tuan, puan-puan yang berada dalam perjuangan jejak jalanan, subhanallah, dan semua yang hadir pada malam ini. Saya tak nak ambil masa yang lama sebab program dah bermula selepas maghrib, ada ceramah, kemudian dah buat tutorial ataupun sama-sama tadi ambil wudu, betulkan wudu, kemudian belajar solat dan solat berjemaah sama-sama. Saya baru balik daripada Mekah menunaikan haji 2 hari yang lepas. 2 hari yang lepas. Kemudian sebenarnya kami dalam perjalanan lepas ni terus pergi ke Terengganu. Ada urusan lah, ada kerja. Sebetulnya memanglah kalau ikutkan rasa penat ataupun perjalanan tu, sepatutnya kami terus saja ke Terengganu. Tapi hati saya ni sangat memanggil-manggil untuk datang ke sini. Dan bila sebaik saya sampai tadi, walaupun macam terpinga-pinga sikit dah sampai, terlelap kejap dalam kereta, bila melihat wajah-wajah ibu-ibu, kakak-kakak, anak-anak, tuan-tuan, abang-abang, pakcik-pakcik, subhanallah, tuan-puan ni, hati ni terus jatuh hati. Faham tak maksud dia? Hati ni terus rasa suka melihat wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang senyum dengan ikhlas, wajah-wajah yang mana Allah uji dengan kesusahan, Allah uji dengan penderitaan, Allah uji dengan kesempitan. Betul atau tidak? Kadang-kadang ada orang salah sangka dan salah faham apabila kita jadi orang susah ataupun jadi orang miskin ataupun jadi orang yang meminta-minta. Sedangkan saya percaya kalian semua tuan-puan dah berusaha kiri, kanan, atas, bawah, pelbagai cara untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Tapi akhirnya kembali juga di sini. Sebab di sini ada keluarga yang besar. Betul atau tidak? Di sini ibarat kalau ada yang susah, ada tempat untuk mengadu. Kalau ada yang sakit, kita boleh mengeluh dan ada orang sudi dengan keluhan kita. Subhanallah. Ada yang dah tinggal di sekitar ini daripada nenek, anak, dah kepada cucu dah. Walaupun kehidupan di tengah bandar, di tepi-tepi lorong, di belakang-belakang, di bilik yang kecil. Saya tahu ada yang sewa bilik duduk 8 orang, betul atau tak? Ada yang duduk satu rumah, bilik yang sangat kecil, yang bukan rupa bilik, bukan rupa rumah, bukan rupa dapur, bukan rupa, dan di situlah semuanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, Masya Allah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ramainya di kalangan ahli syurga itu
Siapa nak masuk syurga? Angkat tangan. Siapa nak masuk syurga? Angkat tinggi-tinggi. Siapa nak masuk syurga? Subhanallah. Semua kena angkat sebab semua nak masuk syurga. Nabi bersabda, sesungguhnya ramainya di kalangan ahli syurga itu di kalangan al-fuqara wal masakin, di kalangan fakir miskin. Saya bukan katakan tuan-puan fakir miskin, tak. Tuan-puan adalah orang yang sedang berjuang dengan hidup. Betul tak? Yang setiap harinya berjuang, setiap harinya berusaha untuk diri, keluarga dan anak-anak. Tetapi tak semua orang bila berusaha berhasil. Ada orang usaha, hasil tetap sama. Ada orang usaha berhasil dan lumayan sekali. Maksudnya, subhanallah, akhirnya kita terpaksa akur. Mungkin inilah ketetapan dalam kehidupan kita. Saya nak sudahkan hadis Nabi tadi. Nabi bersabda, sesungguhnya ramainya di kalangan ahli syurga itu di kalangan fakir miskin. Namun fakir miskin yang macam mana yang akan menduduki di dalam syurga? Fakir miskin yang soleh. Tuan-puan sekalian, jadi orang kaya, orang senang bukan mulia, bukan hebat. Allah tak pandang sikit pun. Dan jadi orang susah, orang miskin bukan hina. Dan Allah tidak pernah menghina sedikit pun. Tolong ingat ni. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa, orang yang paling baik. Subhanallah. Jadi kita walaupun mungkin hidup di dunia ini susah, tapi yang penting kita hidup menjadi hamba Allah yang baik, yang soleh. Miskin, susah itu tak ada masalah, no hal. Kita laluilah ujian dan cabaran hidup ni. Tapi jagalah solat. Jaga solat 5 waktu, jangan tinggal. Masuk subuh, bangun solat. Zuhur tengah hari panas, solat. Asar dah mula redup, solat. Maghrib dah mula masuk malam, solat. Sebelum tidur, solat pula Isyak. Nabi bersabda, ihfazillaha yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidu tujahaka. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Wa iza sta'anta fasta'in billah wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu perlukan pertolongan, minta tolong dengan Allah. Kalau kamu perlukan sesuatu, kamu minta dengan Allah. Allahu Akbar. Ketika zaman Nabi dulu, memang ada di kalangan fakir miskin yang Rasulullah tempatkan di masjid, di tempat-tempat tertentu. Mereka dinamakan ahli sufah. Dan golongan ini, mereka kekal dalam keadaan kemiskinan dan kesusahan. Tetapi golongan ini sangat hebat. Mereka yang banyak berkorban dan berjuang untuk agama Allah. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan sekalian, sebagai penutup kata-kata daripada saya, dan saya mengharapkan pertemuan pada malam ini adalah permulaan kepada hubungan kita yang lebih rapat selepas ini. Mudah-mudahan saya boleh pergi ziarah rumah tuan, rumah puan-puan, terutamanya ibu-ibu. Mungkin malam ni kita pilih dalam 3-4 buah rumah. Kita nak tengok suasana. Kemudian selepas ini kita datang lagi. Sekiranya lah saya datang ke sini dan kita buat kuliah sebulan sekali, sudi tak datang? Saya pun wallahu alam, mudah-mudahan saya dapat datang. Mudah-mudahan kita cuba sebulan sekali. Dan kalau saya tak dapat datang, tim kami akan datang. Sehinggalah daripada kalangan kalian ini lahir orang yang berilmu dan menyampaikan dakwah untuk kawasan ini. Akhirnya kawasan ini subur dengan ilmu. Saya tahu banyak dah NGO. Okey, Encik. Buat terawih di sini. Oh, buat terawih di sini. Boleh bawa pergi Seremban. Boleh buat. Subhanallah. Ni Encik suami saya. Encik suami kata nanti mungkin kita boleh buat, sediakan bas, 2 buah bas ke, pergi kat tempat kami di Seremban. Jalan-jalan di tempat kami di Seremban, tempat operasi kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, Masya Allah.
sebagai kesimpulan, kehidupan di dunia ini, kita tahu dunia ini sementara. Kita semua akan mati. Dunia ini akan hancur selebur-leburnya dengan tiupan sangkakala. Dan kita pun sekarang sudah sampai ke penghujung-penghujung dunia. Tanda-tanda kiamat, tanda-tanda akhir zaman sudah semakin jelas dan ketara. Manusia hari ini termasuk saya dan tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita terlalai dan terleka dengan dunia yang begitu indah. Kita sibuk mengejar itu dan ini. Tetapi hakikat diri kita sebenar adalah, siapakah diri kita? Ibu-ibu, muslimat, ayah-ayah. Siapa diri kita? Hamba Allah. Kita bukan hamba duit, kita bukan hamba kekayaan, kita bukan hamba dunia, kita bukan hamba siapa-siapa. Yang ada suami bukan hamba suami, yang suami bukan hamba isteri, anak-anak bukan hamba ibu ayah. Hubungan sesama manusia adalah satu hubungan yang perlu kita jaga, yang perlu kita pelihara. Subhanallah, supaya hubungan ini membuahkan pahala. Di mana pun kita berada, siapa yang boleh jadi hamba Allah yang baik, taat perintah Allah. Pertama, jaga solat. Kedua, kita perempuan tutup aurat. Kita ada bawa tak tudung, baju? Tudung tak bawa, telekung Tudung tak bawa Lepas ini kita datang, kita belanja tudung yang comel-comel, cantik-cantik, insya-Allah. Hari ini kita ada bawa telekung daripada Galeri Ustazah Asma. Kita ada bawa barang makanan dan kita akan makan sama-sama. Ini kan permulaan. Lepas ni kita bawa, kita berkongsi rezeki dengan benda-benda yang lain pula. Jadi tiga perkara saja kalau boleh ingat malam ni. Pertama, jaga solat. Kedua, jaga aurat. Ketiga, jaga maruah. Jaga maruah diri, sama ada perempuan ataupun lelaki. Antara perkara yang paling mahal di dunia ini adalah maruah diri kita. Jangan biarkan siapa-siapa menghina dan mengambil kesempatan di atas kebaikan diri kita. Jaga pergaulan kita. Jangan bergaul bebas antara lelaki dan perempuan walaupun rapat. Saling menghormati. Jangan sampai diri kita, anak cucu, kerana terdesak sampai peringkat mendekati jalan-jalan zina. Na'udzubillah min zalik. Allah berfirman, wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Walaupun mungkin jalan tersebut mudah untuk dapat habuan dunia, akhirnya menjadi hamba kepada dunia. Siapa jadi hamba pada Allah, Allah akan jaga dia. Walaupun susah, tetap dapat makan. Betul tak tetap dapat makan? Walaupun susah, tetap dapat tidur lena. Betul atau tidak? Saya jumpa ada ramai orang kaya, bahkan saya pernah jumpa orang bukan Islam yang jutawan, yang bilioner. Tetapi Allah tarik nikmat tidur, terpaksa makan ubat tidur. Allah tarik nikmat tenang, sentiasa resah gelisah. Allah tarik nikmat rasa cukup, sampai duit juta-juta pun tak rasa cukup. Hari-hari bekerja keras walaupun dah tua, tak dapat nak menikmati. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-puan sekalian, kita nampak ada anak-anak kecil, ada kawan-kawan, ada jiran, ada pasangan. Hargai orang yang berada di sekeliling. Beri kasih sayang, beri senyuman, beri perhatian. Boleh tak senyum pada orang sebelah? Boleh tak? Peluk-peluk pada orang sebelah, peluk. Cakap sayang, sayang. Subhanallah. Ni ada yang peluk juga sama lelaki. Bagus tuan. Masya Allah. Peluk, cakap sayang. Subhanallah. Sebab apa? Sebagai penutup betul-betul ni, Nabi SAW bersabda, antara golongan yang mendapat naungan Allah di mahsyar. Di padang mahsyar ni suasana sangat huru-hara dan banyak azab Allah di mahsyar. Ada yang kena hisap sampai 50,000 tahun. Ada yang kena tenggelam dalam peluh. Ada yang kepanasan ibarat di bawah sejengkal matahari. Tapi ada golongan yang di bawah naungan Allah,
yang mana mereka itu salah satunya adalah mereka yang berkasih sayang. Berkasih sayang macam saya tengok kasih sayang terbina di antara sama-sama kalian ni kerana Allah. Berkasih sayang kerana Allah. Sebab itu kena belajar sebut sayang awak kerana Allah. Cuba peluk lagi sekali cakap sayang kerana Allah. Ni yang belakang ni tak peluk ni Cakap pada orang sebelah sayang kerana Allah. Dia ada beberapa hadis berkenaan dengan orang yang berkasih sayang ni. Satu lagi Nabi bersabda, di akhirat kelak Allah berfirman di hadapan para manusia di mahsyar, lalu Allah pun bertanya, di manakah hamba-hambaku yang saling berkasih sayang kerana keagunganku? Sebab Allah nak berikan apa? Naungan Allah. Allah nak berikan kelebihan berada di mahsyar, iaitu tidak di dalam azab tetapi dalam rahmat Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak semua. Mudah-mudahan kita semua Allah kumpulkan kembali dalam majlis seperti ini, dan Allah kumpulkan kita kembali di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Saya sudahi dengan doa yang ringkas, boleh ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam, Tuhan yang telah mengumpulkan kami pada malam ini, ya Allah. Tuhan yang telah memberikan segala nikmat, Tuhan yang memberikan kami sihat wal afiat. Engkaulah ya Allah yang memberikan kami segala rezeki, ya Allah, yang kami usahakan dan yang tidak disangka-sangka, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha baik, ya Allah, yang telah memberikan kami nikmat iman, nikmat beriman dan percaya kepadamu, nikmat untuk sujud kepadamu, ya Allah, nikmat untuk kami dapat memujimu, ya Allah. Ya Allah, di antara manusia begitu ramai yang tidak mengenalmu sebagai Tuhan, ya Allah. Di antara manusia ramainya yang tidak sujud solat kepadamu walaupun tidak ada halangan, ya Allah. Ya Allah, di antara hamba-hambamu, ya Allah, mereka yang jauh dan sentiasa bergelumang dengan maksiat, ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Walaupun kami ini penuh dengan dosa, penuh dengan kelalaian, kami ini selalu melakukan maksiat, ya Allah, tetapi pada malam ini Engkau memilih kami, ya Allah, untuk berada di majlis ilmu di taman syurga, ya Allah. Maka ya Allah, pilihlah kami kembali berada di syurga-Mu yang sebenar di akhirat kelak. Ya Allah, di antara kami, ya Allah, ada yang hidupnya dalam keadaan susah, sempit. Berilah kelapangan rezeki yang melimpah ruah, ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ada yang sakit, ya Allah, maka berilah kesembuhan. Ya Allah, buat anak cucu kami, ya Allah, buat anak-anak remaja yang hadir pada hari ini, jadikanlah anak-anak kami ini mempunyai masa depan yang bahagia. Di masa hadapannya mereka ini berjaya, ya Allah. Di masa hadapan mereka dijodohkan dengan pasangan yang soleh dan solehah, ya Allah. Mendapat pekerjaan yang baik, ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ada orang-orang tua, ibu, ayah, nenek. Ya Allah, kasihanilah ibu ayah kami ini, ya Allah. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka kesihatan, ya Allah. Umur yang panjang dalam keberkatan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sesungguhnya kasih sayang di antara kami mula terjalin, ya Allah. Maka jalinkanlah kasih sayang ini sampai ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, suburkanlah kasih sayang di antara kami, sehingga kami ibarat seperti sebuah keluarga yang besar, ya Allah. Kami tolong menolong, ya Allah, di dunia, dan bertolong dan menolong untuk sampai ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ada yang dah lama tak solat, ya Allah. Mudah-mudahan majlis pada malam ini membuka pintu hati kami, ya Allah, untuk tetap teguh mendirikan solat dan menikmati solat, ya Allah. Ya Allah, di antara kami dah lama tak baca Quran, ya Allah. Maka ya Allah, berikanlah kami, ya Allah,
Bukakanlah pintu hati kami dan hidayah untuk kami belajar Al-Quran dan kami membaca Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami percaya dan yakin Engkau adalah Tuhan yang maha adil. Engkau tidak memilih-milih di kalangan hamba-Mu, ya Allah. Hanya manusia saja yang memandang dari sudut zahir, ya Allah. Tetapi Engkau memandang hati-hati kami, ya Allah. Ya Allah, yang memegang kehidupan, yang memegang nyawa kami, yang memegang hati kami, ya Allah. Berikanlah kami hati yang dekat dengan-Mu, ya Allah, dan mulut atau lidah yang sentiasa berzikir kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami akan mati, ya Allah. Maka berikanlah kami kematian yang husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, saat kami mati, ya Allah, bantulah kami mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, orang yang pemurah, ya Allah, yang selalu suka membantu orang-orang yang susah yang memerlukan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang ringan tulang dan mudah membantu orang yang memerlukan, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang ceria dan selalu suka senyum dan memberikan bahagia kepada orang yang memandang. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak penyejuk hati, penyejuk mata, suka membantu orang tua, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah kami dan ahli keluarga kami, cucu cicit anak cucu cicit kami, ya Allah, daripada segala fitnah akhir zaman, ya Allah, daripada segala lubang-lubang maksiat, kancah-kancah maksiat, ya Allah. Bantu kami untuk menjaga salat, menjaga aurat dan menjaga maruah diri kami, ya Allah. Ya Allah, berkatilah majlis pada malam ini, berkatilah pertemuan dan perpisahan kami, ya Allah, dan satukan kami kembali di syurga Firdaus-Mu tanpa dihisab, tanpa diazab, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih semua. Sayang, I love you all so much. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Ini siapa ni? Anak. Oh, anak sini. Okey. Agenda selepas ini kita akan makan dulu sama-sama, betul kan, tim? Jadi dah ready makanan kat sebelah tu. Ke makanan mana? Makanan mana? Makanan dah ready. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Boleh? Semoga Makan dulu. kita dapat malam ini sangat Tak apa. bermanfaat untuk semua. Boleh je pusing. Yang paling penting dalam hidup kita kena jaga hak Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tak jaga hak Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin Allah akan jaga hak kita? Hari ini Allah tak pernah beri janji dengan kita. Kita yang beri janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita cuba jangan tinggal solat. Insya-Allah Allah akan buka pintu rezeki langit bagi semua, ya. Jangan lupa hak Allah itu. Dan yang mana solat maghrib dan isyak tadi bersama-sama dengan Alhamdulillah. Kami sebenarnya dengan tim NGO Sahabat Amal Care, kita sedang berada di Coket dan kita jemput warga yang ada rumah, ada yang menyewa satu bilik duduk sampai 8 orang 10 orang satu bilik, ada yang gelandangan, dan kebanyakan mereka ini bekerja. Mereka bekerja di tengah bandar ni dengan pelbagai pekerjaan. Jadi yang tak solat bersama dengan Anda tadi ada makanan juga, bukan tak ada. Ada, cuma makanan dalam bungkusan lah. Okey. Ada yang bekerja. Ada yang bekerja sebagai tukang cuci, cleaner. Ada yang bekerja sebagai guard, pelbagai pekerjaan. Mereka ni kebanyakannya 80% adalah orang yang bekerja. Tetapi kehidupan sangat susah, sangat dhaif. Subhanallah. Mungkin ada di kalangan mereka yang dah berusaha keluar daripada kawasan ini untuk bina kehidupan yang lain di luar. Tetapi kita faham kehidupan ini bukan senang. Tapi di sini mereka ada keluarga yang besar. Jadi sebelum kami sampai dan bekerjasama dengan apa ni, kita
kita nak minta ni wakil yang kerjasama NGO. Alhamdulillah, NGO yang kita kerjasama ni, tuan-puan sekalian, ada satu NGO yang selalu melakukan Okey, ini pengerusi. Subhanallah, puan pengerusi kan? Ya, betul. Mungkin puan boleh kongsikan sikit gerakan jalanan. Apa nama? Pertubuhan jejak jalanan. Pertubuhan jejak jalanan. Sikit. Assalamualaikum. Saya Sofi Taib, pengerusi Pertubuhan Jejak Jalanan. Alhamdulillah, kami di Chowkit ni bersama dengan warga Chowkit ni lebih kurang dalam setahun setengah. Sebelum tu kami buat secara macam bagi makan je. Bagi makan dalam 3-4 bulan macam tu. Selepas tu baru kami cuba mendekati warga Chowkit ni, menyelami kehidupan mereka untuk dapatkan lebih detail apa masalah mereka di sini. Jadi selama setahun setengah ni alhamdulillah banyaklah juga yang kami dapat bantu selama kami di sini. Dan kami masih lagi dalam usaha untuk membantu mereka-mereka ni untuk keluar daripada kepompong kesusahan di Chowkit ni. InsyaAllah doakan kami, semoga kami kuat semangat, kuat hati untuk bantu mereka dengan lebih lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Subhanallah, Allahu Akbar. Orang kata Ansan hero. Maksudnya ni antara hero-hero antara NGO yang konsisten dah setahun lebih. Mendekati mula ambil hati mereka dulu kan, dengan dekati dengan cara menjaga kebajikan, barulah masuk selit dakwah. Dan kami pula samalah NGO Sahabat Amal Care, kita juga NGO yang menjaga kebajikan, tetapi kita more kepada dakwah. Jadi memang sedang elok saat kita bergabung. Subhanallah, mudah-mudahan gabungan kita selepas ini akan ada perancangan yang berkala. Maksudnya mungkin sebulan sekali, sebulan 2 kali tim kami yang akan buat pengisian, mengumpulkan dan saya sendiri turun, insya-Allah. Alhamdulillah yang kita harapkan. Subhanallah. Jadi tuan-puan sekalian, kepada siapa yang menyokong usaha yang kita buat pada malam ini, maka kami mengalu-alukan sumbangan tuan-puan berterusan. InsyaAllah kami akan manfaatkan, dan ini antara agenda ataupun usaha apa yang kita lakukan daripada hasil infak tuan-puan sekalian. Terima kasih banyak-banyak anda telah menonton daripada start maghrib sampailah saat ini, dan terima kasih di atas sumbangan kalian berikan selama ini pada NGO kita. Dan boleh mula kenal dengan NGO Jejak Jalanan. Boleh cari FB, ada FB Kita ada FB Pertubuhan Jejak Jalanan. Di TikTok kita lebih kepada Abehe. Kita punya ketua aktivis Abehe. Nama ABBEHAE. ABBEHAE. So kita boleh follow juga Pertubuhan Jejak Jalanan melalui FB dan yang melalui TikTok Abehe. Dan dari situ kita turut boleh menyumbang. InsyaAllah setiap sen sumbangan akan mendapat pahala yang berganda-ganda, dan Allah lipat gandakan lagi rezeki, insyaAllah. Terima kasih semua. Sekian. Oh, ramai yang kenal. Oh, ramai yang kenal. Oh, sebab selalu live TikTok ya? Tak, bukan saya. Abel lah. Abel. Orang di TikTok lebih kenal saya sebagai ibu. Oh, kenal sebagai ibu. Jejak Jalanan, betul. Oh, Masya Allah. Abel tu suami ke? Ya, betul. Oh, macam Abel di sini anak-anak memang panggil ayah. Dan saya ibu, sebagai ibu di anak-anak di Chowkit ni. Okey. Abel mari nak? Tadi tu? Tu? Oh, itu suaminya, itu Abel. Ya. Masya Allah. Panggil Abel jangan. Oh, tu tengah buat TikTok juga. Tak apa. Abel tengah buat TikTok. Oh, rupanya ramai yang kenal. Alhamdulillah. Saya baru rezeki untuk mengenali orang yang hebat ni. Okey semua, terima kasih banyak. Aktiviti kita lepas ni kita makan berjemaah, nampak tak? Oh, dah ada. Abel baru tahu panggilan manja Abel. Jadi di TikTok Abel. Abel boleh orang mana? Abel orang Kelantan. Oh, Kelantan. patutlah Abel. Ni orang mana? Saya orang sini. Orang sini. Okey, bolehlah sepatah dua kata kepada rakan-rakan media kita. Gelap pula. Tak apa. Gelap pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua
terutama sekali yang pertama-tamanya Abang ucapkan terima kasih banyak kepada tim Sahabat Amal Khair yang diterajui, yang diasaskan oleh Ustazah Asmah. Program begini memang sangat-sangat Abang halukan. Sebab program kerohanian kita buat bulan puasa pun tak cukup. Tak cukuplah kalau kita hanya buat sekadar bulan puasa. Dan Abang sangat berbesar hati ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan Abang dah anggap diorang ni macam keluarga. Anak-anak kecil ni dah macam anak Abang sendiri. Kadang-kadang Abang dengan anak-anak kecil sini dengan anak sendiri kat rumah ni lagi rapat. Kita dah anggap kita bagi kasih sayang yang sepenuhnya buat dia orang. Sebab kita tak nak anasir tak baik maksud. Kalau kita tak bagi kasih sayang, anasir tak baik maksud. Jadi sebab itulah dia orang anggap Abang ni ayah. Kita panggil father figure. Itu saja daripada Abang. Terima kasih sekali lagi Ustazah. Okey, jadi alhamdulillah live kita akan ditutup dan saya juga akan pergi ziarah ke beberapa rumah insya-Allah untuk melihat sendiri suasana kita yang bagi yang berkemampuan dengan mereka yang memerlukan. Kita sebenarnya kena rapat. Nabi suruh. Ini adalah permintaan Nabi yang senang membantu orang yang susah. Kalau kita nak menunding jari, nak menuduh, nak berkata yang mereka ni tak berusaha, mereka sekian-sekian, kita tidak berada di tempat mereka, kita tak tahu ikhtiar dan usaha yang mereka dah cuba lakukan. Jadi sebagai orang yang Allah berikan kelebihan, mungkin dari segi harta, kedudukan, kita ada rumah selesa, keluarga, ada kerja yang baik, gaji yang baik. Yang tuntutan kita bila berjumpa dengan orang yang memerlukan adalah memberi. Kalau tak mampu memberikan harta, memberi kata-kata yang baik, memberikan doa, daripada kita menuduh ataupun memandang hina dan sebagainya. Terima kasih semua. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh pusing-pusing. Apa lagi? Tak off. Jap. Action dengan kamera. Kawan dengan anak lelaki saya yang sini. Kita jadi ajak-ajak. Okey, tak
Oh, lampu. Sini. Ni, marilah. Mari sini, sini. Bang, tempang dia. Banyak pula tanya. Masuk ikut. Tak cukup. Haikal tak cukup. Tak cukup. Tak cukup. Haikal. Tak usah. Nak tambah ke? Tolong mai tambah. Kita masak mana? Kan? Aiman buat. Sedap. Moment kita masak tak? Kita masak. Momen masak. Kita. Ambil. Masak kan? Kita minta catering masak kan? Oh, catering masak. Sedap. Memang sedap. Catering memang selalu kita ambil. Ada lagi tak? Ada kita boleh tambah. Siapa nak tambah boleh tambah. Siapa nak tambah? Siapa nak Boleh tambah? kita bagi kejap kak. Kejap. Sabar. Ada nak tambah tak? Okey. Tolong am. Sabar. Man. Ambil air ni. Mari ambil air. Oh, dah kena sapi lah. Bagi air. Ada jaya. Saya tengah mau. Dia orang. Ada nasi. Bawa ni pagi kita bagi nasi. Dah dapat nasi dah. Air nak mana? Oh, mic tu. Mic speaker.